Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Fasihah binti Abdul Syukur daripada PDPP PAI Rendah 2. Okey, di sini saya akan membentangkan berkaitan cabaran dalam mengintegrasi teknologi maklumat berkaitan kesediaan guru. Okey, saya akan menerangkan yang pertama adalah berkaitan definisi teknologi. Okey, teknologi merupakan ilmu yang bersifat praktikal dan berbeza dengan istilah sains yang merujuk kepada ilmu yang bersifat teoris. Okey, daripada definisi tersebut, dapat kita fahami bahawa ilmu teknologi ini merupakan ilmu yang bersifat praktikal di mana kita harus perlu menggunakan ilmu tersebut, perlu menggunakan teknologi tersebut untuk kita faham, untuk kita dapat berkaitan berkaitan teknologi yang kita gunakan tersebut. Okey, saya masuk kepada cabaran dalam mengintegrasi teknologi. Okey, cabaran yang pertama merupakan kekurangan peranti dalam bidang TMK iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, kekurangan ini sebenarnya wujud bagi sekolah-sekolah yang berada di luar bandar kerana mereka menghadapi kekurangan komputer dan perisian. Disebabkan cabaran seperti ini, guru-guru yang bekerja di sekolah-sekolah pendalaman akan mempunyai kesukaran dalam penggunaan pengajaran menggunakan teknologi. Hal ini menjadikan mereka lebih mudah untuk mengajar secara murid dan guru tanpa penggunaan teknologi. Di samping itu, mutu peralatan ICT yang rendah juga merupakan satu cabaran kepada guru untuk mereka sukar melaksanakan teknologi dalam pengajaran. Sebagai contoh, guru-guru yang berada di kawasan pedalaman sukar mendapatkan connection Wi-Fi di mana disebabkan kekurangan sambungan Wi-Fi ini, mereka menjadi sukar untuk menggunakan teknologi di dalam pengajaran. Okey, cabaran yang kedua pula adalah berkaitan kekangan masa. Pada masa kini, guru-guru mempunyai bebanan kerja yang amat berat. Tugas guru bukan hanya sebagai seorang pendidik, bukan hanya mengajar, bahkan tugas seorang guru termasuklah melibatkan pengkeranian iaitu melibatkan berkaitan pentadbiran. Selain itu, guru-guru juga melibatkan diri dengan tugas-tugas yang berkaitan jurujual koperasi dan sebagainya. Disebabkan kekangan masa ini, bebanan tugasan ini, guru-guru menjadikan pengajaran menggunakan teknologi ini sukar kerana persediaan untuk menggunakan teknologi mengambil masa yang agak lama. Selain itu, kekangan guru dalam menghabiskan silibus menjadikan guru merasakan lambat menggunakan teknologi media kerana mereka lebih gemar menggunakan buku teks sebagai bahan bantu yang utama. Okay, kita masuk yang ketiga iaitu sikap guru terhadap teknologi. Okey, sikap guru terhadap teknologi ini kerana guru-guru pada masa kini setengah guru lebih gemar menggunakan pengajaran secara tradisional iaitu secara chalk and talk. Guru-guru merasakan penggunaan teknologi ini amat sukar kerana memerlukan persediaan dan menyebabkan tugasan mereka menjadi bertambah. Selain itu, guru juga tidak biasa dalam penggunaan teknologi di dalam PDP. Okey, cabaran yang terakhir pula berkaitan pengetahuan teknologi maklumat guru. Okey, menurut Norizan 2022, kesediaan guru sebenarnya tentang komputer, bukan kebolehan menggunakan komputer. Okey, di sini ingin saya terangkan dengan lebih jelas. Norizan memaksudkan bahawa guru masa kini lebih mengetahui tentang komputer,
penggunaan atau kepakaran menggunakan komputer. Hal ini amatlah selari bagi guru-guru yang guru-guru veteran, yang guru-guru sudah lama berkhidmat sebagai seorang guru. Kerana apa? Kerana mereka tidak cekap menggunakan peralatan-peralatan ICT. Mereka kurang cekap dalam penggunaan teknologi. Di sini menyebabkan mereka merasakan penggunaan teknologi ini amat sukar dan merasakan kesukaran ini membebankan mereka dan mereka lebih selesa untuk tidak menggunakan teknologi di dalam pengajaran. Okay, saya masuk kepada cadangan penyelesaian bagaimana untuk menyelesaikan cabaran yang dihadapi oleh guru dalam mengintegrasi teknologi. Okey, yang pertama adalah mengoptimumkan kemudahan teknologi di mana kerajaan haruslah memberi sokongan dalam memajukan perisian ICT di sekolah-sekolah, sama ada sekolah luar bandar ataupun sekolah di bandar. Namun begitu, kerajaan harus mengoptimumkan kemajuan ICT ini di sekolah-sekolah luar bandar kerana kebanyakan sekolah di luar bandar tidak menggunakan teknologi di dalam pengajaran. Selain itu, bukan hanya kerajaan yang harus mengambil bahagian di dalam mengoptimumkan kemudahan teknologi, bahkan persatuan ibu bapa dan guru harus jugalah memberi sumbangan untuk memajukan kemudahan ICT di sekolah. Kerana apa? Kerana murid-murid akan merasakan penggunaan teknologi di dalam pengajaran akan menarik minat mereka, akan mempamerkan keseronokan di dalam pengajaran. Okey, cadangan yang seterusnya adalah berkaitan memberi kursus. Okey, pihak kerajaan haruslah menyediakan kursus ICT terutamanya kepada guru-guru yang berusia, guru-guru yang veteran kerana mereka, guru-guru yang berumur ini, mereka tidak berkepakaran di dalam penggunaan teknologi. Justru itu, dengan kursus yang diberikan, mereka akan membuka minda mereka untuk mengetahui penggunaan teknologi ini bukanlah sukar dan ia amatlah menyeronokkan untuk diguna pakai di dalam bilik darjah. Okey, yang seterusnya adalah pembahagian masa. Okey, sebagai seorang guru, kita haruslah bijak untuk membahagikan masa sama ada berkaitan tugas pembelajaran dan tugas pentadbiran. Okey, disebabkan bebanan guru pada masa kini amatlah berat, justru itu guru haruslah pandai melaksanakan persediaan teknologi ini dengan lebih mudah, iaitu bukan hanya menggunakan PowerPoint, bukan hanya menggunakan slide, bahkan guru-guru boleh mengambil kuis-kuis di internet seperti Quizizz, seperti WorldNet untuk diguna pakai di dalam bilik darjah dan memberi ruang kepada para pelajar untuk bermain sambil belajar. Okey, cadangan yang seterusnya adalah berkaitan latihan kendiri. Okey, latihan kendiri ini bagaimana guru sendiri haruslah bersikap proaktif, iaitu dengan belajar sendiri bagaimana penggunaan teknologi maklumat ini. Kerana apa? Teknologi ini bukan hanya kita pergi kursus dan faham, bahkan kita haruslah mengguna sendiri bagaimana teknologi maklumat itu berfungsi. Sebab penggunaan teknologi ini bukan hanya kita fahami, bahkan kita harus mempraktik agar ia dapat diguna pakai sehingga kini. Sebagai konklusinya, penggunaan teknologi di dalam pengajaran dan pembelajaran sememangnya dapat menambah minat dan keseronokan kepada murid. Justru itu, sebagai seorang guru, haruslah mengambil peluang untuk menggunakan teknologi di dalam pengajaran kerana dengan penggunaan teknologi ini, pengajaran di dalam bilik darjah akan lebih ceria, akan lebih memberangsangkan dan murid-murid akan merasa seronok untuk hadir ke sekolah. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.